Cerita ini adalah pengalaman yang dikongsikan oleh bangsa yang pernah diganggu oleh sesuatu. Anggaplah perkongsian ini sebagai hiburan semata-mata dan janganlah kita taksub dengannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini cikgu nak kongsi pengalaman masa praktikal dulu dekat Bahau. Masa tu cikgu dengan 4 orang kawan cikgu tak ada duit. Jadi kita orang sepakat nak duduklah dekat rumah usang pakcik kawan cikgu, Ijam. Tapi rumah tu dah 2 tahun orang tak duduk. Dinding rumah tu pula siap ada yang dah terkopak. Boleh nampak cabang-cabang pokok dekat luar. Tengah-tengah dusun pula tu. Kiri kanan tak ada jiran. Waktu malam gelap je dekat luar. Malam pertama kawan-kawan cikgu semua nak makan dekat luar. Tapi cikgu tak nak ikut sebab duit tinggal 60 je. Cikgu pun cakap dengan kawan cikgu, aku nak stay, penat, nak tidur. Lepas maghrib, diorang semua terus pergi. Tinggallah cikgu dekat rumah tu sorang-sorang. Waktu tu hati cikgu dah tak sedap dah. Jadi malam tu cikgu baca Yasin berkali-kali dari waktu maghrib sampai pukul 10 malam. Cikgu mengharapkan kawan-kawan cikgu balik awal, tapi diorang tak balik. Waktu itulah cikgu nampak ada benda putih mengendap cikgu dari dapur. Cikgu tak berani nak angkat kepala, tapi nampaklah kain putih tu terapung-apung dekat dapur, terhuyung-hayang ke kiri ke kanan. Cikgu istighfar banyak-banyak dan cikgu cakap kuat-kuat, aku nak duduk sini sampai hujung bulan 4 je. Lepas tu aku nak balik, jangan kacau. Tapi dalam hati Allah je yang tahu apa perasaan cikgu. Lepas cikgu cakap macam tu, benda tu pun terus hilang. Cikgu pun sambung baca Yasin tak henti-henti sampai pukul 11 malam. Bila kawan-kawan cikgu dah balik, barulah tenang hati sikit. Esok tu kawan-kawan cikgu nak buka satu bilik dalam rumah ni, tapi pintu tu tak boleh buka. Kita orang nak letak barang. Ijam pula kata baru semalam dia buka pintu bilik tu. Tolak ramai-ramai nak buka, tak bergerak pintu tu. Cikgu duduk sana sampai habis praktikal. Hari terakhir tu cikgu nak balik dah. Latihan praktikal pun dah tamat. Tapi kawan-kawan cikgu kata tunggulah dulu, baliklah esok. Sebab malam tu diorang nak bakar-bakar seafood. Tapi hati cikgu berat. Cikgu ingat apa yang jadi malam pertama tu. Esoknya masa cikgu nak pergi solat subuh, cikgu pinjam motor kawan cikgu, Padil. Biasanya Padil letak motor dalam dapur. Dia akan tolak masuk ikut pintu belakang. Cikgu pun ambil motor Padil nak hidupkan. Tapi motor ni tak hidup-hidup. Motor Padil ni tak ada problem pun. Jadi cikgu pun tolaklah motor tu sambil naik. Tiba-tiba motor tu boleh pula tersangkut dekat tengah-tengah pintu. Tak boleh gerak. Cikgu cuba tolak, tapi tak gerak. Macam ada yang pegang. Cikgu tengoklah dekat motor, bawah, depan, belakang, ada apa-apa ke yang sangkut dekat motor? Tapi tak ada. Tayar depan dah keluar dekat luar, tapi tayar belakang masih dalam rumah. Tiba-tiba cikgu terbau. Bau daging yang sangat busuk, macam bau bangkai yang terbiar. Tak tahan bau tu. Cikgu pun tercakap lah, apa benda yang diorang makan ni busuknya. Cikgu ingatkan bau tu datang daripada ikan bakar yang diorang makan malam tadi. Rupanya dekat sebelah kiri cikgu dah ada makhluk putih ni, berdiri betul-betul sebelah kiri cikgu dalam jarak 3 meter je. Dia jalan pelan-pelan menghala ke cikgu. Waktu ni cikgu dah menggelabah. Henjut motor tu nak start, tak hidup-hidup. Dia pula makin dekat. Cikgu pun tolak. Akhirnya cikgu tolak kuat-kuat motor tu. Terlepas je dari pintu. Terus cikgu tolak motor tu sampai pergi depan rumah. Dekat depan terang sikit sebab ada lampu putih terpasang.
Cikgu toleh belakang tengok ada apa-apa tak. Tak ada apa-apa. Cikgu tak nak buang masa. Cikgu pun teruslah nak start motor. Cikgu ingatkan dah habis. Masa ni cikgu dapat rasa. Dia panjat dekat belakang motor cikgu. Waktu tu seriau badan. Sejuk je belakang cikgu. Cikgu tak berani nak toleh. Jadi cikgu curi-curilah tengok bayang-bayang motor dekat tanah. Dekat bayang-bayang tu cikgu nampak belakang cikgu tak ada apa. Kosong je. Ujung motor tu pula ada bayang hitam berdiri. Berdiri betul-betul dekat tempat besi pemegang tu. Lurus tegak. Cikgu tak percaya. Betul ke? Atau bayang-bayang tiang rumah? Sekali bayang-bayang tu membongkok. Lepas tu benda ni boleh pula main tiup-tiup tengkuk. Menjerit cikgu kuat sambil baca doa naik motor. Cikgu pulas motor tu sekuat hati. Pergi ke masjid. Lepas solat subuh tu, cikgu tunggu sampai pukul 8 pagi. Barulah cikgu berani nak balik. Dalam masa kita orang bersiap nak balik, pagi tu Ijam try tolak balik pintu yang terkunci tu. Tiba-tiba senang je pintu tu terbuka. Muka dia pelik. Kita orang dalam rumah tu pun pelik. Tak ada apa-apa barang pun yang sengkat pintu tu dari terbuka. Tapi kenapa pintu tu tersekat selama ni? Cikgu pun masuk dalam bilik. Try tolak tarik pintu. Memang tak tersekat pun. Jadi firasat cikgu memang betul. Benda tu memang tak pernah keluar rumah. Dia duduk je dalam bilik tu dengan kita orang sepanjang 4 bulan praktikal kita orang dekat sana.